Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita dah masuk kepada episod yang ke-26. Maksud kita dah 25 Ramadan. Hari ini kita nak bincang sikit berkenaan dengan tidur. Tidur di bulan Ramadan. Jadi tanpa kita lengah masa, kita nak tahu sikit sebenarnya apa hukum tidur bulan Ramadan ni. Jadi kalau kita rujuk semula, kita lihat bahawa ulama' ni sepakatlah sebenarnya bahawa orang yang berpuasa, apabila dia tidur sepanjang hari, dia tak batalkan puasa. Sebab tidur sepanjang hari bukanlah termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Cumanya masalahnya dia solat dengan tak solat. Itu cerita lain lah. Maksudnya dia tinggalkan kewajipan yang lain. Tetapi kalau dia tidur sepanjang hari, ataupun dia tidur sepanjang hari, dia bangun kejap, dia solat, dia tidur balik. Dia just bangun untuk solat saja. Apakah hukum dia? Hukum dia tidaklah membatalkan puasa. Sebab Imam An-Nawawi sendiri ada sebut rahimahullah ta'ala, dia kata, dan jika tidur seorang itu sepanjang hari, siang hari, maka sahlah puasa dia menurut pendapat yang sahih lagi diketahui. Kalau kita rujuk perkataan Imam Shihab Al-Din Al-Ramli, dia kata tak jadi mudarat kepada puasa dia. Sekiranya dia tidur nyenyak sehingga habisnya waktu siang mengikut pandangan yang sahih. Hal ini sebab sebagai hal ini kerana dia sebagai golongan yang diperintahkan oleh syarak untuk berpuasa. Lalu apabila dikejutkannya, ia terjaga dari tidurnya, maka dia wajib untuk qada semayang yang tertinggal ketika dia tidur. Bukan dia tertinggal sebab dia pengsan. Hal ni, jadi perkara ini maksudnya dia dah tertidur sepanjang hari, puasa dia tidak terganggu, tidak batal, tetapi dia kena qada dia punya solat. Okey. Itu dari segi hukum. Sekarang kita nak tahu, adakah tidur bulan Ramadan ini digalakkan atau tidak? Tidur pada bulan Ramadan ni. Sebab kalau kita lihat ada orang dia baca hadis. Apa hadis dia? Hadis dia namus sa'ibun ibadah. Tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Wa sumtuhu tasbih. Diamnya adalah tasbih. Wa du'a'uhu mustajab. Doanya adalah doa yang mustajab. Wa amaluhu mudha'af. Pahala amalannya pun digandakan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa ada hadis dia bagi tahu tidur orang puasa adalah ibadah. Jadi tapi apabila dilihat semula bahawa perawi hadis ini adalah Abdullah bin Aufi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bahaqi dalam Syu'abul Iman, dan dalam hadis ini terdapat siapa perawi nama dia Ma'ruf bin Hasan, dan dia ni adalah perawi yang dhaif lah, yang lemah. Juga dalam hadis ini terdapat Sulaiman bin Amr yang lebih dhaif daripada Ma'ruf bin Hasan. Dalam riwayat lain perawinya adalah Abdullah bin Amr. Hadisnya dibawakan oleh Al-Iraqi dalam Takhridul Ihya dengan sanad hadis yang dhaif. Kesimpulan yang boleh kita buat bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Syekh Al-Albani dalam silsilah dhaifah kata bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jadi setelah kita lihat bahawa hadis yang mengatakan bahawa tidur orang yang berpuasa adalah ibadah termasuk hadis yang lemah, tetapi pun begitu sebenarnya kita boleh bawa maksud daripada hadis tu. Dia boleh membawa maksud yang benar lah. Sebab apa? Sebab sebahagian pada ulama dia jelaskan satu kaedah bahawa setiap amalan yang status dia harus, seperti makan, tidur, hubungan suami isteri, dapat pahala dan akan nilai ibadah apabila diniatkan untuk melakukan ibadah. Sebab tu kalau kita buat sesuatu, apa saja perbuatan kita, innama a'malu bin niat. Setiap perkara itu tergantung kepada niat kita. Jadi kalau kita niat itu untuk tidur kerana ibadah, ada pahala dia.
Sebab tu sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Muslim dia kata annal mubah idza qasada bihi wajhullah taala sara ta'ah wa yusab alaihi. Sesungguhnya perbuatan yang mubah yang harus jika dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah SWT untuk mendapat keredaan Allah SWT, maka dia akan ubah jadi satu ketaatan dan akan mendapat ganjaran, yang ini pahala. Jadi sebenarnya betul tidur yang bernilai ibadah, tidur yang bernilai ibadah jika tidurnya adalah seperti itu. Tidurnya atau ada niat. Tapi kalau sekadar tidur sepanjang hari sebab memang jenis malas. Malas tak buat apa-apa. Itu tidak dikira sebagai ibadah. Itu kira malas. Tetapi kalau tidur itu sebab apa? Sebab dia itu nak mengharapkan redha Allah SWT. Bagaimana tidur itu boleh dapat mengharap redha Allah SWT? Ibnu Rajab dia terangkan hal yang sama. Jika makan dan minum diniatkan untuk menguatkan badan agar kuat ketika melaksanakan sembahyang dan puasa, solat dan puasa, maka seperti inilah yang akan bernilai pahala. Sebagaimana apabila seorang tu niat dengan tidurnya di malam dan siang hari agar kuat untuk dalam beramal, maka tidur seperti ini bernilai ibadah. Dia nak bangun malam, dia pun ada masa yang terluang untuk dia tidur. Jadi dia nak grab yang malam tu dia tidur. Dia tidur supaya ada kekuatan. Maka itu juga dinilai ibadah. Yang penting niat dia betul. Dan dia tak tinggal solat apa dia letak jam apa sebagainya dia bangun. Dan dia itu sebenarnya boleh dinilai ibadah. Jadi semua tu tergantung pada niat lah. Kalau dia tidur memang nak malas-malas sampai daripada pagi hingga petang, maka tidur ini adalah tidur yang sia-sia. Dari segi hukum kita kata tak batal. Tapi dari segi amalannya sia-sia lah, rugilah. Kalau sekadar dia baca Quran, dia baca banyak, lepas tu dia penat, dia tidur. Nak pula dia dah orang dah berumur, dah pencen dan sebagainya. Dia memang dia banyak masa terluang, dia letih, dia tidur kejap tak ada masalah. Lepas tu dia bangun, dia baca Quran semula. Tapi jika tidur dia dengan kuat, sebab tu kita kata kalau tidur dia dengan niat yang kuat untuk laku solat malam, yang kuat laku amalan lain, tidur seperti ini nilai ibadah. Dia memang kalau dia tidur kat office tu lain cerita lah. Itu tak boleh ya. Melainkan kalau bos dia bagi dia tidur. Itulah mengganggu kerja. Kalau memang dia itu kerja sendiri, dia memang dia tu buat bisnes sendiri, tak ada masalah untuk itu. Yang penting niat dia itu, dia bangun, dia baca Quran lagi. Kemudian dia dapat kekuatan, dia buat perkara-perkara yang lain yang menilai ibadah. Maka itu mendapat pahala. Jadi ingat, kita kena ingat betul innamal a'malu binniyat. Setiap amal tu tergantung daripada niat dia. Dan kita doakan Allah SWT supaya anugerahkan setiap langkah kita, apa yang kita buat ni bernilai pahala. Di bulan yang penuh barakah ni. Semoga Allah SWT melimpahkan segala puji bagi Allah SWT dengan segala nikmat dia. Semoga Allah melimpahkan segala kebaikan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ringkas saja insya-Allah. Kita jumpa lagi, teruskan beribadah. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita perolehi daripada podcast hari ini yang membuat kita terus semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT sehinggalah kita balik berjumpa Allah SWT. Itu saja insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.